Malam ni nak baca hadis Nabi berkaitan dengan jalan menuju ke syurga. Jadi 40 hadis menceritakan tentang jalan menuju ke syurga, tuan-tuan. Maka malam ni Ustaz nak baca, tuan-tuan, hadis Ani bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima yuharrimu 'alan nar wa biman tahramun nar alaihi ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Ini satu hadis, tuan-tuan. Nabi SAW membuat satu soalan. Tuan-tuan, kaedah Nabi SAW dalam memberikan dakwah, dalam menarik perhatian sahabat-sahabat supaya memberi tumpuan kepada pengajaran Nabi, ialah Nabi suka membuat soalan, menanyakan soalan. Bukan nanya buat zalim ni, menanyakan soalan kepada sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh dia. Ala ukhbirukum bima yahrumu 'alan nari. Bima yuhrimu 'alan nari, iaitu mau dah aku beritahu, kabarkan kepada kamu tentang mereka-mereka yang diharamkan daripada neraka. Wa biman tahrumun naru alaihi, dan neraka diharamkan ke atas mereka. Mereka diharamkan daripada neraka dan neraka diharamkan ke atas mereka. Itu dia, tuan-tuan, soalan yang cukup menarik. Siapa yang tidak tertarik menarik, memang dia debom betul lah, tuan-tuan. Nah, kalau tak tertarik dengan, tak berasa teringin dengan tawaran yang Nabi SAW bagi tahu ni, memang dia cerai betul. Sebab ni suatu yang cukup berharga. Para sahabat Nabi SAW pun tunggu apa lagi, tuan-tuan. Mereka mesti jawab, bala ya Rasulullah. Bahkan wahai Nabi, silalah bagi tahu, kami nak tahu. Tolong bagi tahu ya Rasulullah, kami nak tahu. Tolong ya Rasulullah bagi tahu. Nabi pun bagi tahu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada 4 jenis manusia yang neraka ni, mereka ni diharamkan untuk masuk neraka, dan neraka haram untuk memakan mereka. Neraka tu Tuhan tak bagi menjejahkan mereka. Neraka tu Tuhan kata jangan duk kacau mereka ni, jangan duk sambar-sambar mereka ini. Jangan duk galak-galak nak sambar mereka ini. Tu dia, tuan-tuan, sampai teratur. Lalu, tuan-tuan, yang pertama Nabi kata, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Tu dia. Likulli hayyinin, orang-orang yang memudahkan, yakni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia memudahkan orang lain, yakni bertolak ansur, lemah lembut. Dia memudahkan, lemah lembut. Hayyinun layyinun, maksudnya ialah orang-orang yang bertakhfif, orang yang memudahkan, orang yang meringankan. Orang-orang yang meringankan orang lain, memudahkan orang lain. Maknanya dia seorang yang tak suka menyusahkan, mudah dibawa berbicara, mudah dibawa berunding, mudah dibawa berkira percara, mudah. Nak meninang anak dia pun dia mudahkan, nak kahwin anak dia pun dia tak sulitkan urusan. Dia mudah, dia meringankan. Hayyin. Yang kedua, Ustaz kata memudahkan urusan tu macam mana? Iaitu dia tidak menyusahkan, tidak cengih, tidak garang. Dia suhulah, dia sakinah, dia waqar, dia suhulah mudah, waqar tenang, sakinah pun tenang. Iaitu individu-individu yang tenang, tidak gopoh-gapah, individu yang mudah berbuat kira percara, individu yang mudah dibawa berunding. Ini ciri-ciri ahli syurga.
mereka-mereka yang tak menyusahkan orang, tak mensulitkan orang, mereka-mereka yang senangkan orang lain, hidup mereka memberikan manfaat kepada orang lain. Itu dipanggil hayyin. Dalam tafsir hadis, hayyin ini makna sahlun. Yakni yaqdi hawaijihim wa yusahhilu umurahum. Yakni orang-orang yang memudahkan urusan-urusan orang lain. Dia tak mempersulitkan urusan orang. Ini kita kena ada. Kadang-kadang kita jadi jawab awam, kita jadi bos, kita jadi ketua, kita banyak songeh. Tuan-tuan, banyak songeh pula. Ada Cina pun pandai kata banyak songeh, tuan-tuan. Dia dengar anak ustaz tu kata banyak songeh, dia pun kata banyak songeh juga. Ada seorang anak ustaz tu gemuk sikit, dia suka kata marah kat adik dia, ni banyak songeh sungguh. Lepas tu dengar kat Cina tu berkata balik, banyak songeh sungguh, dia kata. Maka tuan-tuan, banyak songeh ni apa? Dia suka menyulitkan benda yang senang. Benda yang senang. Kadang-kadang benda boleh selesai hari tu, tapi dia suruh main esok. Ni kadang-kadang panggil berlaku di negara Arab, tuan-tuan. Gai bukrah. Pada hari itu boleh selesai, bukan bayar mana pun. Tapi dia suka untuk menyusahkan orang. Nak suruh orang lain main pula. Esok main pula. Dia tak tahu kita main daripada jauh. Dia tak tahu kita main daripada payah, nak susah nak pergi ke pejabat. Tapi dia suka nak menyusahkan orang. Jadi tuan-tuan, ini tak mau. Kita nak masuk syurga, nak neraka haram atas kita, nak bagi supaya kita selamat daripada api neraka, kita kena tuan-tuan, ialah dengan cara kita jangan menyusahkan orang. Itu maknanya memudahkan urusan orang, menunaikan tugas ataupun hajat-hajat orang lain dengan mudah. Jangan kita buat payah. Ajak orang, kadang orang berhajat, kita pergi buat sulit. Sian. Yang kedua, mereka yang disebutkan di sini layyin. Golongan yang mempunyai sifat yang kedua kita kena ada dalam hubungan sesama kita ialah lemah lembut. Ni lain pula. Yang tadi hayyin, memudahkan urusan, meringankan urusan. Macam kita kata Allahumma hawwin alaina, itu makna ringankan dalam kita sakaratul maut. Hayyin maknanya mereka yang memudahkan urusan dan juga hajat orang lain. Dari segi yang kedua tuan-tuan ialah layyin. Layyin pula maknanya ialah lemah lembut, budi bicara, ada budi bahasa, budaya kita, ada sopan santun. Itu ciri-ciri orang yang nak diharamkan daripada api neraka. Api neraka tidak akan menjilat mereka. Api neraka tidak akan menyambar mereka ini. Golongan yang kedua, golongan yang layyin, lemah lembut tutur bicaranya, beradab, bersopan, berbudi bahasa, cakap yang elok, tak cakap yang loklak, tak cakap yang kurang ajar, tak samsing. Itu dipanggil layyin. Ni orang-orang yang diharamkan masuk neraka. Allah haramkan mereka masuk neraka dan neraka haram untuk membakar mereka. Jadi tuan-tuan, jadilah kita hidup-hidup yang layyin, bukan pondan. Layyin bukan kata cakap menjadi sampai pondan darah itu. Tak. Hayyin, layyin ni makna memang lembut. Tapi lembut dari sudut bahasa, tutur kata, bercakap. Itu maksudnya. Jadi tuan-tuan, nak menuju ke syurga, kita kena ada sifat hayyin. Seorang wanita cakap puajak, cakap benda-benda yang kesat, cakap benda-benda yang maki, caci, semua tu ahli neraka punya ciri. Bukan ciri ahli syurga. Sebab tu kita kena jaga. Hayyin lain, caci maki jangan. Orang nak haram masuk syurga, dia tidak boleh caci maki. Dia kena layyin, dia kena lemah lembut. Dia kena lemah lembut. Yang keempat, yang ketiga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Qarib. Yakni pada ay minan nasi bimujalasatihim fi mahafil ta'ah.
Wa mulatafatihim qadri ta'ah. Qaribin ni maknanya orang yang selalu duduk dalam majlis-majlis ta'at, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi maknanya manusia yang nak diharamkan daripada api neraka ialah tuan-tuan yang ketiga, manusia-manusia yang rajin duduk dalam majlis-majlis ta'at. Majlis-majlis ketaatan kepada Allah, majlis ilmu, majlis zikir, masjid sembahyang berjamaah. Inilah orang-orang qarib dia panggil. Orang-orang yang dekat dengan majlis-majlis taat dia panggil. Maka tuan-tuan yang ketiga ialah qarib. Qarib ni makna apa tuan-tuan? Orang-orang yang rajin duduk dalam majlis-majlis ketaatan kepada Allah. Nak jadikan diri kita diharamkan masuk neraka. Nombor 3, kita kena banyak duduk dalam majlis-majlis ihtifal ketaatan. Himpunan majlis-majlis ketaatan. Ada tuk-tuk datang, ulama, alim ulama datang, kita pergi hadirkan diri. Macam Ustaz Idrus kata, Azhar Idrus UAI, dia kata biar ramai orang di Pasaraya, biar ramai orang di Pawagan, biar ramai orang di stadium, tapi kita tak ada di situ. Biar tak ramai orang di masjid, di surau, di majlis ilmu, tapi kita ada di situ. Orang tak ada, tapi kita ada. Itu yang kita nak. Maknanya orang lain tak ada apa, tapi kita ada. Yang penting kita. Tak kisah orang yang ramai di stadium. Orang tadi kita tak ada di stadium. Orang ramai di konsert. Biar pergi orang lain. Kita tu bagi ada. Bagi ada di tempat yang baik. Di majlis-majlis yang baik. Kerana majlis-majlis ketaatan, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis tazkirah, majlis-majlis forum, pengajian. Itulah majlis yang akan membawa kita kepada selamat daripada api neraka, selamat daripada menjadi bahan bakar api neraka. Itu dipanggil qaribin, maknahu ialah mereka-mereka yang rajin duduk dalam majlis-majlis ketaatan. Dan yang keempat, sahlin, iaitu orang yang menunaikan hajat orang lain. Dia mudah menunaikan hajat orang lain. Yang tadi tuan-tuan mudahkan urusan. Yang ni sahlin ni, dia memudahkan hajat orang. Maknanya dia seperti yang Nabi sebut dalam hadis, samhan iza ba'a, samhan iza qada. Dalam satu hadis Nabi bersabda, rahimallahu mra'an samhan iza ba'a, samhan iza istara, wa samhan iza qattada. Itu yang dia ketika dia menuntut hukum, dia nak menuntut keadilan, dia bertolak ansur. Dia nak menjual, dia jadi penjual, dia bertolak ansur kepada pembeli. Dan bila dia jadi pembeli, dia bertolak ansur dengan penjual. Jadi ada keep the chain. Kalau ada lebih pembeli dia sebagai seorang pembeli, dia bagi duit besar RM20, harga RM19. Dia kata tak apalah, RM1 tu ambil lah Kak Cik, keep the chain. Tu sebagai pembeli. Sebagai penjual pula, kita nak jadi orang yang haram daripada api neraka. Kita tuan-tuan jadi penjual, kita jual katalah RM19.90. Kawan tu bagi RM19 tuan-tuan, 90 sen, 10 sen lagi tak ada. RM19.80 atau RM19.50. Nak cari 40 sen lagi tak ada. Maka kita kata sebagai pembeli, kita kata tak apa cik, RM19.50 pun okey. Tak apa dah, cukup dah, saya jual lah. Maka tuan-tuan itulah dipanggil tolak ansur. Orang macam ni lah orang yang diharamkan api neraka. Ni yang Ustaz kata 4 yang Nabi SAW sebut,
4 ciri manusia yang dia bersangkut dengan hubungan dengan sesama kita manusia. Jadi kita nak jadi hamba Allah yang diharamkan daripada neraka dan neraka diharamkan kepada kita, maka tuan-tuan kena memenuhi 4 ciri ini. Hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Jadi keempat-empat itu tuan-tuan mudah-mudahan dapat menjadi satu daripada ciri-ciri kehidupan kita. Ciri-ciri yang ada pada diri kita, yang ada pada personality kita, yang ada pada kita panggil keterampilan kita, menampilkan diri dengan 4 sifat yang mulia. Yang Nabi kata 4 sifat ni kalau ada pada kita, mana pun bagus. Dia jenis orang mudah kira, jenis orang yang tak banyak songeh, tak banyak korel. Kadang banyak dia punya kadang dia banyak protokol sangat pun payah ya. Kita hidup biar mudah, simple, senang. Kerana itu ciri orang nak jadi ahli syurga. Dan belagak sangat dengan jawatan kita, belagak sangat dengan ilmu kita, itu bukan ciri ahli syurga. Ciri ahli syurga mereka yang hayyin, layyin, qaribin, sahlin. 4 ciri itu menampilkan personality, menampilkan perwatakan yang mudah, yang memudahkan orang, yang meringankan urusan orang, yang melemah lembut, sopan santun, budi bahasa,